Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ramadan Mubarak. Ramadan bulan maghfirah, Ramadan bulan rahmat. Jangan kita lepaskan peluang untuk mendapat sebanyak manfaat dan berkat pada bulan Ramadan. Hari ini kita akan bincangkan tajuk Ramadan Terapi Keluarga. Dan Tazkirah Persatuan Ulama Malaysia ni saya ingat alhamdulillah telah menjangkau tahun ketiga. Jangan lupa untuk sentiasa stay tune bersama dengan kami. Baiklah, sebagai permulaan saya nak baca satu hadis daripada Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kaba'ir. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, as-salawatul khams, selawat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan. Allah ni telah sediakan penghapus dosa selama mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Maknanya apa? Besarnya Ramadan. Dan apabila kita berjaya lah mendapatkan kesempurnaan Ramadan, keberkatan Ramadan dan nak bawa kepada Ramadan seterusnya, insya-Allah Allah akan naungi kita. Sebab tu pada hari ini jadikanlah Ramadan ini pusat ataupun alat untuk terapi keluarga kita. Okey, pertama, Ramadan inilah kita kena ambil peluang untuk ubah diri dan keluarga. Kalau kita rasa anak aku ni tak berapa nak elok, aku sendiri ni mungkin ada lagi tidak menunaikan hak tanggungjawab dan lain-lain, suami aku ni pula macam ni, keluarga kita ni dah renggang dan sebagainya. Jadikan bulan Ramadan ni bulan untuk mengubah diri ke arah istiqamah terhadap Allah SWT. Allah dah susun cantik dah program. Daripada pagi tu kita bangun sahur, nak tak nak kena bangun sahur ibu, nak tak nak kena kejut ayah. Jadi apa salahnya kita imarahkan rumah kita dengan sekurang-kurangnya 2 rakaat solat sunat tahajud dan juga dengan witir. Jadi anak-anak pun kita ajak sekali. Bukan setakat lelaki, anak perempuan pun sama, kena ajak sekali. Sebelum dia nak nolong kita kat dapur tu, kadang gile-gile antara mak dengan anak perempuan, gile-gile antara ayah dan anak lelaki, sama-sama mengerjakan ibadah, menyediakan sahur, dalam masa yang sama beribadah juga 2 rakaat. Kemudiannya kita masuk waktu siang tu pula dengan tadarusnya kita galakkan, dengan kita buat baiknya, dengan sedekah, infak. Lepas tu malamnya berbuka puasa bersama-sama. Kalau bulan lain payah kita nak jumpa ahli keluarga, tapi bulan Ramadan Allah bagi peluang, semua orang akan nunggulah bersama-sama, takkan nunggu saja. Masa tu tadahlah tangan berdoa. Lepas tu kita bolehlah bagi tazkirah sikit dekat anak kita ke, suami kita bagi hari ni, kita bagi esok, anak kita bagi pula. Gila-gila, jadikan pusat untuk mengubah keluarga kita ke arah yang lebih baik. Lepas tu ada tarawih berjemaah pula tu eloknya, kan? Ada banyak-banyak solat sunat buat secara bersendiri. Yang ni kena berjemaah. Lepas tu ada more aktiviti tu tersusun daripada pagi sampai malam. InsyaAllah kalau keluarga ni kita nak ubah diri, ubah keluarga kita, mulakan daripada bulan Ramadan. Sebab program tu dah cantik dah untuk jadi landasan anjakan paradigma kepada keluarga kita. Bulan lain payah nak dengar tazkirah, tapi kalau kita bawa keluarga kita pergi masjid, kokoh dia dengar ayat Quran, dia dengar tazkirah daripada imam-imam, daripada penceramah. Jadi masa tu lah boleh masuknya jarum-jarum bagaimana kita nak betulkan balik ahli keluarga kita. Okey, yang kedua, kita boleh jadikan aktiviti pada bulan Ramadan itu sebagai aktiviti untuk mengeratkan hubungan suami isteri. Ada yang ngadu, Ustazah dah lama dah kita tak bercakap suami isteri. Suami pula dia tak suka kalau kita nak cakap pasal emosi lah, pasal perasaan kita lah. Kita nak ngadu kita rasa apa, kita perasaan kita macam mana, kita tak suka tu, tak suka ni. Orang lelaki mana suka berbual benda-benda personal, betul tak? Orang lelaki ni dia suka dia berbual pasal tindakan, aktiviti, pelaksanaan. Dia lebih suka benda praktikal. Jadi melalui aktiviti bersama yang kita buat suami isteri, dia boleh mengeratkan hubungan yang mungkin telah lama renggang. Bang, jom kita sama-sama pergi pasar, bazar Ramadan. Jom bang, kita buat sama-sama. Jom bang. So ada aktiviti. Tengah kita buat aktiviti tu, maka kita berbual lah, berkomunikasi. Jadi secara tak langsung dengan keberkatan Ramadan, kita ada benda tau kita nak berbual dengan suami. Abang, macam mana tahajud kita ni, saya ni tuang gini. Abang boleh tak tolong gini. Jadi kita buat
ehwal. Orang lelaki tu kan tak suka cerita, hari ni saya rasa sedih, hari ni saya rasa penat, hari ni saya rasa nak marah. Dia tak suka cakap benda macam tu sebab dia tak tahu perasaan tu. Dia rasa. Tapi bagi dia benda tu tak perlu dipercakapkan. Tapi kalau benda yang berkaitan dengan aktiviti, objektif, masa depan, hal ehwal, tu dia lebih mudah nak bercakap. So yang kedua, jadikan aktiviti Ramadan penyebab untuk kita lebih erat hubungan suami isteri. Okey, yang ketiga, jadikanlah aktiviti ibadah terutamanya pada bulan Ramadan untuk reset niat dan juga reset minda, reset perbuatan dan hala tuju keluarga kita melalui. Sekarang kan banyak orang kata tekanan hidup lah, emosi terbeban lah, dengan kewangan, dengan orang kata beban kerja, tanggungjawab, kerjaya dan lain-lain, menyebabkan kita ni penuh dengan emosi dan tekanan, kadang-kadang boleh bawa kepada stres. Jadi cara untuk reset balik hidup kita secara berkeluarga adalah melalui aktiviti yang Allah bagi sunat dan galakkan banyak-banyak dan mudah pula tu nak buat ketika bulan Ramadan, iaitu tahajud, solat sunat, puasa sama-sama, kan, reset. So ketika kita tahajud tu, anak-anak pun kita ajar sujud tu. Sujud tu adalah tempat yang paling rapat dengan Allah SWT. Ngadulah. Kita pun bincang dengan suami kita, bincang dengan anak kita. Jom ajak tahajud sekali. Jom penat terawih, tak apa, kita sama-sama terawih contohnya, kan, saling tolong menolong. Lepas tu kita pun cek iman kita macam mana, kita sebenarnya ni dah umur berapa dah ni, anak-anak kita nak menuju ke arah mana. Takkan kita nak suruh dia kerja saja. Apa pula dengan iman kita, cucu kita macam mana, kan. Jadi benda-benda tu kita mula bincang. Ini adalah peluangnya untuk reset balik hala tuju, minda dan perbuatan keluarga kita. Kalau kata anak duduk jauh, masing-masing dah ada keluarga, peluang juga untuk kita telefon mereka. Apa khabar mereka ni? Tengok kita bersungguh-sungguh buat ibadah. Anak kita yang dia pedulinya kerja. Sebab muda tak nampak lagi. Jadi kita lah yang kena bentuk keluarga kita, sama ada dalam rumah kita ataupun, cuba tengok Rasulullah dulu. Bulan Ramadan tu pergi ni ketuk rumah anak menantu supaya bangun tahajud. So kita pun kena macam tu jugalah. Kita sekarang lagi lah ada video call lah, teknologi. Anak duduk dekat London pun kita boleh check, betul tak? Jadi kenapa tak gunakan kuasa kita sebagai ibu, sebagai ayah dengan lebih berkesan dan efektif, dan kita ambil lah berkat bulan Ramadan untuk mudah kita mengubah keluarga kita sama ada dekat dan jauh. Itu sahaja daripada saya, ringkas sahaja pada hari ini. InsyaAllah esok jangan lupa janji temu kita, Tazkirah Ramadan Persatuan Ulama Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.